Sekejap lagi, sikit lagi. Berat kot. Kita teruskan klinik sains kita pada hari ini dengan meneruskan bab 4. Keraktifan logam dengan subtopik kepelbagaian mineral ya. Alright, sebenarnya klinik ni seperti yang cikgu nyatakan, kita akan membincangkan soalan-soalan yang sering ditanya di dalam peperiksaan, meliputi TP1 hinggalah ke soalan KBAT dan seterusnya meliputi soalan-soalan bermirip atau soalan-soalan PT3 pada tahun sebelum ini ya. Okey. Supaya kita boleh nampak corak ataupun tips soalan yang boleh ditanya. Okey, contohnya dalam bab 4 ini. TP1 dahulu soalan yang mudah lah maksudnya. Okey, yang bernilai 1 markah. Okey, ditanya apakah yang dimasukkan dengan mineral? Okey, direct soalan ni. Jadi mineral ialah pepejal yang wujud secara semula jadi dengan struktur hablo dan komposisi kimia yang tertentu. Okey, maksudnya pepejal, dia pepejal. Okey, dia wujud secara semula jadi. Secara hablo dan komposisi kimia. Ya, dia ada komposisi kimia yang tertentu. Okey, contohnya dia kata ingat tadi semula jadi ya. Kata kunci di situ. Dua contoh mineral yang berbentuk pertama unsur, kedua sebatian. Okey, unsur ni ialah contohnya emas, belian, bauksit, hematite, galena dan cassiterite ya. Okey, namakan unsur-unsur dalam batu kapur. Batu kapur. Okey, ada kalsium, karbon dan oksigen. Ini ialah unsur batu kapur. Okey, teruskan lagi. Nyatakan dua contoh mineral, sifat kimia atau sifat fizik mineral dan kegunaannya dalam kehidupan seharian kita. Okey, contoh emas. Emas kan, okey, mudah ditempa dan mulu. Kegunaannya untuk membuat barang kemas seperti cincin ya. Kita mudah bentuk dia lah maksudnya emas ni ya. Bentuk-bentuk yang corak-corak yang menarik. Okey, lepas tu kita boleh bengkokkan ke ya. Itulah asbestos. Okey, mempunyai takat didih lebur yang tinggi. Kekonduksian haba yang lemah. Okey. Asbestos ni ya. Okey, contohnya untuk membuat pakaian kalis api ahli bomba. Siapa ahli bomba? Dia ada ni lah, asbestos lah yang digunakan ya. Okey, seterusnya tentukan sama ada pernyataan yang berikut adalah benar atau palsu. Tuliskan jawapan anda pada ruang yang disediakan. Okey, mineral dalam kerak bumi terdiri daripada unsur dan sebatian. Benar lah tadi kan. Okey, semua mineral semula jadi mengandungi logam. Palsu Ada juga yang bukan logam ya, logam dan bukan logam. Okey, emas dan perak mempunyai mineral unsur semula jadi. Benar ya. Bauksit, hematite dan cassiterite merupakan contoh mineral semula sebatian oksida. Ya, benar ya. Okey, mari kita tengok di sini padankan logam dengan biji mineral semula jadinya. Okey, timah, cassiterite, ferrum, hematite, lambam, galena, kuprum pula ialah malakit. Kan. Biji mineralnya. Ni ialah unsur logamnya. Ya.
Okey, tak apa. Mari kita tengok lagi sikit. Itu yang basic lah. Sebenarnya untuk TP1 je yang tu ya. Okey, seterusnya dia bagi soalan macam ni. Batu kapur merupakan suatu mineral yang mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian seperti membuat jalan, permukaan meja dan sebagainya. Okey, apakah nama saintifik bagi batu kapur? Kalsium karbonat. Ni. Ini selalu ni, glamour ni ya. Kalsium karbonat. Batu kapur. Okey, satu markah. Adakah batu kapur ini wujud dalam bentuk unsur atau sebatian secara semula jadinya? Dalam bentuk sebatian ya. Okey. Nyatakan 3 unsur yang bergabung dalam batu kapur. Kalsium, karbon dan oksigen ya. Satu eksperimen dijalankan, batu kapur dicampurkan dengan asid hidroklorik cair. Nyatakan gas yang dibebaskan apabila tindakan berlaku. Okey, gas yang dibebaskan ialah karbon dioksida. Macam mana kita nak buktikan betul ke tidak ni karbon dioksida ni? Okey, jadi dia gambar ajar dia macam ni lah sebenarnya. Okey, selalunya kalau batu kapur ni dia akan membebaskan karbon dioksida, itu maksud dia. Tuliskan persamaan perkataan bagi gas yang berlaku. Okey. Kalsium karbonat iaitu batu kapur tambah asid hidroklorik sama dengan garam kalsium campur karbon dioksida campur air. Okey. Ni gambar rajah dia. Rajah dia, okey, kita gunakan contohnya cengkerang laut. Ini ialah air kapur. Apakah yang dapat diperhatikan pada air kapur pada akhir eksperimen ini? Jadi dia kata air kapur tu menjadi keruh. Ni, air kapur ni menjadi keruh. Oleh kenapa? Okey, sebelum tu. Apakah unsur-unsur yang terdapat pada cangkerang laut? Sebenarnya dia ada kalsium, karbon dan oksigen. Okey, lengkapkan. Lengkapkan, jadi bila kita lengkapkan dia jadi cangkerang laut, kita panaskan, dia menghasilkan kalsium campur karbon dioksida. Kalsium campur karbon dioksida. Mesti ada ni, karbon dioksida. Okey, ni dah siri kereaktifan. Okey, mungkin awak dah tahu kan? Dah belajar sebelum ni. Okey, ni dah tahu, dah ada. Okey, yang kita nak tengok. Kita tengok ni cikgu imbas kembali yang sebelum ni. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Ini ialah pemerhatian yang diperoleh apabila 3 jenis serbuk logam balas dengan oksigen. 3 balas serbuk logam bertekak balas dengan oksigen. Okey, X baraan baraannya menjadi terang. Y tiada perubahan. Z baraan malam. Okey, sebenarnya kalau dekat buku awak pun ada. Okey, kalau awak lupa muka surat 69 ya. 69. Okey, ni. Pilih urutan yang menurut. Okey, X, Z, Y. X, Z, Y. Okey, daripada terang kepada malam dan akhirnya tiada perubahan ya. Okey. Yang ini menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk mengkaji kereaktifan logam. Yang inilah. Okey, urutan manakah yang betul bagi tertib menurun? Okey, awak tengok dulu ni sekejap. Perhatikan dulu ya.
Okey, perhatikan dulu. Kecil sangat. Okey, cikgu besarkan. Okey, 69 tu ada juga. Ada dinyatakan surat tu. Ada kapas, ada ni kita panaskan logam tu. Okey, lepas tu sini ya, kita panaskan, ada wool kaca. Lepas tu ada logam P yang menyala dengan terang. Okey. Tengok dulu. Hati dulu. Scan betul-betul. Okey, yang ni pertama ni dia menyala dengan terang. Yang kedua ni dia berbara. Yang ketiga ni dia menyala. Berbara dan menyala lain Berbara tu dia berbara lah. Dia ada bara je tapi dia tak ada api. Kalau menyala tu dia menyala. Ada nyalaan. Okey, yang tu menyala dengan terang memang sah-sah lah kan. Okey. Urutan yang betul. Jadi awak urutkan. Buat urutan lah. Okey, P dahulu. Okey, P. Itu je, simple je. Nampak tak? Simple je dia tanya. Ini awak tak ingat pun tak apa sebab awak tengok kat sini. Ini menyala dengan terang. Lepas tu dia menyala. Lepas tu dia berbara. Dah betul. Satu markah di sini. Okey, tapi ingat dia kata tertib menurun. Jangan terbalik Kata tertib menurun mestilah dari terang, lepas tu menyala, lepas tu berbara. Okey, ni. Tengok ni, jawapan yang betul tentang siri kereaktifan logam. Okey. Kena imbas kembalilah siri kereaktifan logam. Ada kan carta dia? Okey, kalau nak tengok di muka surat 73 Sasbadi. Okey, ada carta siri kereaktifan logam di situ. Okey, mari kita lihat apakah yang diperkatakan tentang ciri kereaktifan logam ini Okey. Okey, logam yang disusun dalam siri kereaktifan logam ini berdasarkan tindak balas logam terhadap oksigen. Ya, betul. Terhadap oksigen. Okey, lepas tu logam ada orang masuk. Okey. Ada orang ketuk pintu Okey, logam yang paling reaktif dalam siri itulah Logam yang paling reaktif sekali dalam siri kereaktifan logam ialah tengok kalium. Kalium. Boleh rujuk dekat 73. Kalium. Kalau kalsium tu nombor 3 kan? Kalsium tu nombor 3. Jadi kalium. Maksudnya awak kena ingat lah kalium ni yang pertama sekali. Yang reaktif sekali. Okey. Seterusnya, siri kereaktifan logam ni diaplikasikan dalam pengekstrakan logam daripada bijihnya. Dia diambil dari siri tu. Okey. Pengekstrakan kata kunci kita pengekstrakan. Okey, lepas tu dia kata nyatakan logam yang paling reaktif. Betul lah, tengok balik. Kalium. Kalium paling reaktif dalam siri kereaktifan logam. Mungkin sebelum ni awak macam indah tak indah, macam tak terfikir pun kan benda ni kan. Jadi kali ni dengan adanya cikgu beritahu ni, maksud kalium sebenarnya paling reaktif. Okey. Lepas tu nyatakan logam yang paling tidak reaktif. Awak pun cari. Apa kat situ? Nampak di situ? Aurum. Kan bawah sekali tu. Bawah argentum. Hanya emas. Emaslah yang paling tidak reaktif.
dalam siri keaktifan logam. Tengok je mak awak pakai mask gelang besar ini. Aku cakap, ni aurum kan. Ilmu baru ni. Aurum iaitu emas yang paling tidak reaktif dalam siri keaktifan logam. Dah tahu dah. Tengok je gelang emas mak awak. Awak pun ingatlah dia paling tak reaktif ya. Okey, lepas tu nyatakan berunsur bukan logam yang dimasukkan di dalam siri keaktifan logam ni. Yang bukan yang bukan logam. So dalam di sini carta ni sebenarnya karbon dan hidrogen bukan unsur logam yang dimasukkan ke dalam siri keaktifan logam. Ingat tu karbon dan hidrogen. Okey. Okey, ni kat sini kita pelajari tu ialah nanti ada ingat tadi yang berdasarkan pengekstrakan logam bukannya peleburan logam. Okey, kita kecil sikit. Alamak, ada latar belakang. Ada bunyi-bunyian pula di sini. Okey. Ada si kecil ni. Aduh. Okey, dek. Sengat-sengat, dek. Okey, ini Kumar. Ni PT3 ni. Nampak. Okey, jap. Mana tadi? Atas Okey, ni. Nombor 5. Dek, di bawah, dek. Di bawah, dek. Di bawah, dek. Okey, logam ni menunjukkan ni ada soalan ni. Menunjukkan susunan radas bagi suatu eksperimen untuk menentukan susunan logam Y. Y. Nak cari Y ya. Okey, usahakan. Y, logam magnesium dan logam Z dalam siri keaktifan logam terhadap oksigen. Ingat tadi terhadap oksigen kan? Okey. Kalian menganak berapa ni? 7 5, 6, 7 dipanaskan untuk membebaskan gas oksigen bagi bertindak balas dengan logam-logam. Okey. Jadi kita panaskan ni kalian menganak ni untuk membebaskan gas oksigen. Kalian menganak ni dipanaskan, lepas tu dia bebaskan oksigen. Tujuannya ialah untuk bertindak balas dengan logam-logam iaitu Y, logam magnesium dan logam Z. Okey, masih lagi awak rujuk carta tu ya. Carta tu. Surat 70. Magnesium, awak kena pasti dulu magnesium kat mana. Okey, magnesium nombor yang keempat. Ya. Okey, adik Syah, ambil adik Syah. Okey. Jadi, ni keputusan dia. Adik di sini. Adik turun. Syah, ambil adik Syah. Syah. Okey, jadi Y berbara dia berbara malap. Dia berbara lepas tu malap je. Okey, baki berwarna hitam terbentuk. Okey, kalau magnesium yang keempat ni tadi. Okey, dia terbakar dengan nyalaan terang. Bakinya berwarna putih akan terbentuk. Okey, lepas tu Z berbara terang. Bakinya berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk. Ialah berdasarkan pemerhatian dalam jadual 2, kenal pasti logam Y.
Okay. Sorry, terkendala. Okay, kena pasti logam Y dan logam Z. Jadi, bila awak ada siri keaktifan logam tu, kan awak nampak magnesium tu yang nombor 4. Okay, lepas tu Y tu awak kata ialah plumbum. Plumbum jauh kan? Z, ferrum kat mana? Ferrum. Cari ferrum. Ferrum tu besi. Besi ya. Okay. So, letih pula. Ferrum, iron lah, iron. Okay, ada di situ. Okay, sekejap ada orang masuk. Okay, selamat datang. Okay, jadi dia kata, okay, ni Y ni ialah plumbum. Okay. Z ni ialah ferrum. Okay, jadi kata susun Y, logam magnesium dan logam Z itu dalam tertib menurun. Jadi, mula-mula magnesium, lepas tu logam Z, lepas tu logam Y. Okay. 15 orang. Biasa yang ini. Soalan PT3 pada tahun 2017. Ya, 2017 dia pernah tanyalah tentang soalan ya, tentang soalan ni. Okay, dia tanya, tengok dulu gambar rajah ni, betul-betul, scan dulu. Kita tengok dulu betul-betul Dan Gopoh. Okey, dia kata Kumar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji tindak balas kimia antara logam dan bukan logam. Okey. Apa? Okey, ni bahan. Ini ialah wool kaca. Ni wool kaca, kapas kaca. Sama juga. Kiri kanan ya. So, ini ialah serbuk logam. Okey, dia tanya. Namakan satu contoh logam. Ni yang umum dia tanya dulu. So, awak cakap magnesium, aluminium. Contoh logam. Ni nak beritahu lah ni. Ya, magnesium, aluminium, zinc, ferrum. Ini ialah contoh logam. Okey, seterusnya namakan fungsi bahan M. M yang ini tadi, yang cikgu cakapkan tadi kan. Sebelum ni, M ni ialah kalium manganat 7. Dia ialah fungsinya membekalkan oksigen bagi tindak balas dengan logam. Oksigen tindak balas dengan logam. Tu. Okey, itulah soalannya. Okey. Yang seterusnya, C. Nampak dia semakin canggih soalan dia. Okey, Kumar meneruskan eksperimen dengan menggunakan logam V dan W untuk mengkaji keaktifan logam. Persamaan, tuliskan persamaan. V tambah oksigen. Ni cara tulis. 3 ni maksudnya dipanaskan ya. Anak panah ni ini jadi ya. Okey. Lepas tu ni pun sama. So dia kata soalannya nyatakan apa yang berlaku dalam eksperimen ini. Dalam eksperimen tadilah yang gambar tadi ya. Apa yang berlaku. Lepas tu terangkan jawapan anda. Jadi dia kata V ni tidak bertindak dengan oksigen untuk membentuk bahan baharu. Maksudnya V adalah logam yang tidak reaktif. V. Kan? Okay. Ni macam ni, okey. Ni. Nampak tak V? Sebab dia V saja, dia tak. Ni macam ni ada oksida kan? Yang ni V saja. Jadi sebenarnya V
pastikan awak dah buat eksperimen tu. Maksudnya kalium manganat 7 tu dah ni dengan apa bahan tu kan. Dah bercampur oksigen pun tak jadi apa. Maksudnya tak ada benda baru pun ni V ni. Jadi tidak reaktif lah logam tu. Manakala ni W bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk bahan baru. Ni ada bahan baru ni oksida. Jadi W sebenarnya ni W adalah logam yang reaktif. Ya, bila awak nampak ni maksudnya ada benda baru. Maksudnya dia ialah reaktif. Reaktif. Okey, itulah maksudnya eksperimen itu ya. Maksudnya soalan tu. Okey, seterusnya D. Nampak tadi macam susah kan? Tapi bila kita huraikan sikit-sikit, baru nampak. Okey, D. Umar mengulang eksperimen yang berbeza. Dia nak buat dengan serbuk lain ya. Okey, jadi inilah yang dia dapati. Okey, pemerhatian yang dia dapati PQRST. Okey. Kalau P dia terbakar dengan nyalaan sangat terang. Okey, kalau Q berbara dengan malap, R terbakar dengan kurang terang, S berbara dengan terang dan T terbakar dengan terang. Okey, berdasarkan jadual ini, jadi dia nak awak susun dengan tertib yang menurun. Ni susun semua ni. Dia awak buat satu-satulah. Mula-mula P terbakar dengan nyalaan yang sangat terang sekali. Lepas tu T dia terbakar dengan terang. Okey, kemudian R terbakar dengan kurang terang. Nampak tak? Sangat terang. S berbara dengan terang. Okey, dan Q berbara dengan malap. Nampak tak dia punya bahasa tu? Ya, awak kena tahulah bahasa. Benar-benar sangat tu menunjukkannya terang sangat. Okey, kemudian terang, kurang terang, berbara. Berbara tahu kan yang kalau rokok macam rokok tu lah. Asap rokok yang awak letak tu kan. Ataupun ni ubat nyamuk. Ubat nyamuk takkanlah awak nak biar dia menyala kan. Mestilah awak macam kibar-kibar sikit. Lepas tu kan ada bara tu macam tu ya. Itu berbara. Okey, dia nak kata menyala bukan tapi dia berbara. Okey. Lepas tu ni malap berbara dengan malap. Itulah susunan dia. Menurun menurun. Jadi awak jangan menaik pula, nanti salah sayang 2 markah di sini. Jadi maksudnya awak boleh melakukannya. Ni. Ahli geologi. Okay, seorang ahli geologi, tahu kan ahli geologi ni ada mengkaji tentang batu-batuan ya. Okey, sedang menjalani suatu kajian di sebuah gua di Batu Kapur. Gua Batu Kapur Kebanyakannya di Perak Gua Batu Kapur ni banyak di Perak. Okey, dia mengumpul sedikit sampel untuk mengkaji kesan asid ke atas sampel tersebut ya. Abaikannya ada bunyi kan, ada apa? Suara latar. Okey ni, haba. Ni, okey. Bahan ni lah. Ada bahan ni letak. Ni air. Okey, ni. Ni sebenarnya ialah sampel dari gua tu lah. Ya, dan campur asid klorik. Lepas tu ini ialah air kapur. Okey. Jawapannya ialah kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Okey, kena ni selalu ingat ni. Kalau cikgu kata, okey batu kapur, aku sebut kalsium karbonat. Macam tu ya. Okey, nyatakan satu hasil tindak balas. Sampel tersebut bertindak balas dengan asid ni. Okey. Dia akan menghasilkan larutan kalsium atau gas karbon dioksida terhasil.
Okey, macam mana kita nak tahu karbon dioksida ni terhasil? Saya tak tahu. Okey, sebenarnya caranya ialah bila air kapur ni menjadi keruh. Nampak tak? Ni dia campurkan, dia ni kan. Ni sampel ni dari batu kapur. Lepas tu awak campur dengan asid hidroklorik, awak panaskan. Yang terhasil ialah ni karbon dioksida. Okey, macam mana caranya nak tahu tu karbon dioksida? Jadi bila awak keruh, itulah yang menunjukkan hadirnya karbon dioksida. Okey, ni penjelasan yang ni ya. Okey, seterusnya. Jadual 9 ni menunjukkan takat lebur bagi beberapa bahan. Okey, aluminium, marmar dan PVC. Pernah dengar kan? PVC, aluminium dan marmar ni tahu kan? Okey, PVC ya. Okey, masing-masing 660, 1339 dan 160 ni takat leburnya. Okey, yang paling tinggi sini ialah marmar. Takat leburnya. Maksudnya bila awak bakar dia, memang inilah yang susah terbakar, marmar ni sangat susah. Ini paling senang terbakar ni, PVC ya. Okey, jadi dia kata pilih satu bahan yang sesuai digunakan untuk permukaan meja di dapur. Mestilah awak akan pilih marmar. Okey, kenapa? Okey, kata kunci di sini. Kenapa dia kata satu bahan yang sesuai digunakan sebagai permukaan meja di dapur. Bukannya awak, dia soalan dia permukaan meja di ruang tamu. Situ bukan. Ataupun di ruang makan. Bukan. Kan kata kunci di dapur. Sebabnya kita nak masak. Kita nak masak. Lepas tu bila kita masak tu gunakan api kan. Jadi sesuai lah, kita kena ada takat lebur yang tinggi lah. Kalau awak gunakan PVC lah, bayangkan. Awak nak gunakan PVC ni, macam mana api tu? Mudah melebur lah nanti. Rosak lah dapur awak nanti ya. Meja tu lembik lah dia. Cair kan. Okay. Jadi marmar. Awak guna marmar. Nampak tak dia nak uji awak sama ada awak boleh menilai ke tidak. Untuk pembinaan. Okey, batu kapur merupakan bahan utama dalam simen. Ni kalau awak tak nak tahulah ya, sebenarnya batu kapur bahan utama dalam simen. Terangkan ciri-ciri batu kapur sebagai bahan utama simen. Okey, yang pertama dia tidak larut dalam air. Yang kedua, batu kapur ni tahan terhadap haba yang tinggi. Ya, sebab tu kalau awak nampak kuari kan dekat selalunya di Perak bila nak pergi utara tu nampak banyak kuari. Jadi sebenarnya dia akan proses untuk membuat simen. Kan? Dan inilah digunakan sebagai bahan utama simen disebabkan ni sifat dia tidak larut dalam air, lepas tu tahan haba yang tinggi. Okey. Okey, lepas tu ini Devi kata menjalani satu eksperimen. Bukan dia ke ni? Okey, orang lain Devi lain. Satu eksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas kalsium karbonat. Okey, ni. Kalsium karbonat, lepas tu air kapur ni. Kenapa kita sentiasa guna air kapur ni? Sebab kita nak uji sama ada dia ni, benda ni, bahan ni menghasilkan karbon dioksida atau tak. Jadi kita uji kat sini lah. Jika dia keruh, kapur ni keruh, maka ada bahan ini mengeluarkan karbon dioksida. Ya, tu nak uji dulu. Okey, betul ke tidak? Jadi kita tengok. Selain daripada kalsium, nyatakan satu unsur lain dalam kalsium karbonat iaitu karbon atau oksigen. Ni tadi kalsium karbonat.
Ia mengeluarkan karbon atau oksigen. Ya. Okey, so hasilnya ialah kalsium oksida atau karbon dioksida yang ni. Ya. Itulah hasilnya. Okey, seterusnya yang cikgu dah jelaskan tadi ya. Ni lagi. Devi lagi. Devi ni dia menjalankan eksperimen lain pula ya untuk mengkaji hubungan antara keadaan cangkerang telur dengan masa untuk air kapur menjadi keruh. Kalau awak ada cangkerang apa tu? Telur tu, bolehlah buat. Kan? Okey. Jadi awak nak tunjukkan ni macam mana. Yang ini dia ambil 100 gram cangkerang telur yang kasar. Kemudian yang 100 gram ni serbuk. Serbuk Ni serbuk. Awak tumbuk dia. Serbuk telur, cangkerang telur. Yang tu yang kasar awak macam pecah-pecahkan je. Yang ni pula satu yang serbuk awak tumbuk-tumbuk. Diambil untuk air kapur tu menjadi keruh. Yang kasar ni 10 minit. 10 saat. Tapi yang cangkerang ni 5 saat je. Okey. Jadi soalannya okey, kita besarkan sikit. Okey, nyatakan keadaan cangkerang telur yang manakah lebih cepat menyebabkan air kapur menjadi keruh. Terangkan jawapan anda. Okey, sebut cangkerang telur menyebabkan air kapur menjadi lebih cepat keruh berbanding cangkerang telur kasar. Mestilah sebab dia serbuk kan, dia dah halus kan. Jadi lebih cepat lah, 5 saat je dah keruh. Okey, ini kerana serbuk cangkerang mempunyai saiz zat terlarut. Itu kata kunci dia, saiz zat terlarut yang lebih kecil. Maka kadar keterlarutan dalam air kapur lebih cepat. Maka tindak balas adalah lebih cepat. Ya, nampak di sini. Dia punya ni. Keterlarutan dalam air kapur lebih cepat. Kadar keterlarutan. Ni semua kita dah belajar ya. Okey. Jadi dia kata Devi meneruskan eksperimen itu dengan menggantikan cangkerang telur dengan pasir pula kan. Dengan pasir pula ya. Memang kreatif lah Devi ni. Okay. Dia gantikan tu tiada perubahan. Tidak tak ada apa-apa yang berlaku. Tak keruh pun. Okey. Ini bermaksud silika ni pasir ya. Tidak terurai oleh haba. Ada ke orang bakar pasir? Ada tak? Rasa-rasa. Ya. Memang tak jadi apalah pasir tu ya. Dia sebab dia tidak terhurai oleh haba. Okey. Jadi masa pun okey, ini ialah pengistilahkan timah sebenarnya. Okey, jam pun telah menunjukkan pukul 12. Bab ini untuk siri yang kedua ya. Okey. Oleh itu, okey, jangan live dulu. Kita akhiri